Halo. Hai, Dan sebelahnya adalah CBM Meijing. Hello, hello. Ya, so sangat excited nampak dia orang berdua tak? Betul. So dia orang pun sangat teruja sebab semasa saya nak menjemput dia orang datang untuk interview, dia orang begitu berdebar. Dia orang kata, boleh ke?" I kata, "Memang boleh sebab you orang adalah superstar sekarang yang terhangat-hangat sekarang." Okey. So, tanpa melengahkan masa, okey, adakah anda semua sedia? Yes? Okey. So, okey. Sekarang I nak tanya CBN Coxon, okey? So nak tanya you dulu. Okey. So bolehkah cerita tentang latar belakang anda dulu sebelum you mencuri bidang ni? Siapa anda? Maksudnya cerita sebelum anda. Oke, hai semua dan hari ini sangat sangat bersyukur, dan sangat terima kasih, sangat bangga boleh dapat dijemput oleh kita punya Alex, yang dalam top 10 income punya Alex, boleh dapat diinterview oleh dia dan macam tadi Alex bagi you nak tanya sebelum ni I punya latar belakang kan. Okay, so nama I Koksun lah. Okay, so I introduce nama I sendiri dan saya berasal dekat Kuantan. Okay, dan sebelum saya join Forever, sebenarnya saya berada dalam industri property, iaitu harta tanah. Ya. Okay, so I dalam menceburi dalam bidang ni agak 3 tahun sebelum I datang Forever. Ini adalah apa yang I buat lah sebelum ni lah. Wow, bagus bagus. Macam mana dengan Meci pula? Boleh cerita tentang latar belakang sedikit sebab biasa orang dengar Coxon saja kan, betul tak? Tapi tulang belakang Coxon adalah Meci dan tulang belakang Meci adalah Coxon. Okey, boleh cerita tentang Meci. Halo, halo. Nama saya Mei Chin. Saya berasal dari Kuantan juga. Sebelum saya join Forever Living, saya ialah seorang banker yang uh, yang untuk buat housing loan application, yang tolong customer buat housing loan application, dan saya punya job ialah untuk dapatkan sales dan proceed loan untuk customer semua tu lah. So saya punya job scope memang kena meet banyak orang, banyak customer, banyak lawyer, banyak developer, dan saya kena buat banyak paperwork juga, termasuk setiap hari saya akan handle semua loan documentation bagi customer dan proceed untuk mereka. So ini latar belakang saya lah, dan sejak kecil saya seorang yang sangat pemalu lah berbanding dengan Koksun sebab attitude dan sikap kami berdua ialah totally 180 darjah yang different. Refer maksudnya dua orang ni memang berlainan, satu ialah api, satu ialah air lah. Senang cerita lah kalau boleh macam tu lah. Tapi macam mana, of course sekarang saya nak tanya Mei Ching dulu, betul tak? Sebab Mei Ching adalah seorang orang kata pendiam, tadi dia ada cerita dan dia adalah latar belakang banker, betul tak? So I nak tanya Mei Ching, apa yang membuka mata anda untuk orang kata mencuri dalam bidang yang koksu? Ceburi ni. Maksudnya apa yang membuka mata you begitu minat dalam platform ni? Okay. Sebelum tu saya tak begitu buka mata sebab sebelum 3 tahun lepas tu kita pernah jumpa Sifu dan Simu dan kita sudah berkenalan, tapi pada masa tu pandangan saya terhadap platform ini ialah hanya uncle auntie ataupun itu apa panggil apa pengetahuan yang tak tinggi sahaja Cetek. baru join platform semua ni. Then I pun masuk ke bidang bank yang semua orang rasa, oh you kerja bank ah, wah you banker oh, you mesti gaji sangat tinggi, you punya semua benefit tu mesti sangat-sangat bagus, dan itu ialah satu macam mangkuk yang tidak akan pecah. Maksudnya itu satu pekerjaan yang sangat stable. So apa yang buka mata saya ialah masa MCO tu saya ialah buat sales, tapi sebab MCO banyak orang kena pay cut, tak ada commission, mereka
tiada bonus semua tu kan, telah pun menjejaskan saya punya loan application. Maksudnya saya dapat banyak case, banyak ada customer mereka nak apply loan, tapi loan mereka tak dapat pass. So kalau loan mereka tak dapat pass, saya punya commission pun tak ada. Tambahan lagi pada masa itu company kita ada buat restructure commission. Maksudnya commission kita akan menurun lagi. Tetapi pada masa itu Forever Living punya commission kan, agent semua punya commission mereka naik lagi. Tapi pada masa yang sama, commission kita terturun. So saya rasa sangat tak adil lah. Then recently saya pun ada chat dengan balik saya punya ex-colleague. Mereka kata lagi mereka punya con lagi terturun lagi. So apa yang saya lihat kat sana ialah kita punya itu apa yang kita buat dan apa yang kita dapat tak seimbang. Dan masa MCO tu saya dapat tahu banyak bidang punya income mereka pun terjejas, tapi dalam Forever Living mereka punya income tak ada terjejas dan income mereka ada naik dan sangat stable. Dan ini apalah yang saya buka minda saya lah, buka mata saya. Dan masa tu sebab saya seorang yang tak begitu pandai dan sangat pemalu, jadi kenapa boleh dapat sales dan dapat berterusan kerja kat bank selama 3 tahun ialah sebab saya sangat rajin. Saya kerja dari Isnin hingga Ahad, tiap-tiap hari pun kerja. Lepas tu saya punya kesihatan dan saya punya muka pun ada banyak pimples dan kesihatan saya terjejas. Tapi saya lihat balik apa yang Kosun dia berlaku di platform ini ialah dia semakin happy dan semakin relax dan income dia pun tinggi. So ini yang buka mata saya. Wow, so maksudnya matchingnya disebabkan dia nampak dia banker mah, betul tak? Orang dulu katakan kalau sebagai cikgu dengan banker maksudnya income memang stable, betul tak? Tetapi sorry to say lah, sekarang disebabkan MCO, kemerosahan ekonomi, of course banyak bidang commission dipotong lah. Okay, so minta maaf dulu ya. Tetapi apa yang saya nampak ialah matchingnya, dia nampak satu peluang sebab dia adalah banker, so dia boleh nampak ramai orang buat application dan dia nampak income dekat telefon ni memang cukup stable, betul tak? So ini yang membuka hati untuk join kepada tapi yang nak tanya, setahu saya Koksun yang start bisnes ini dulu, betul tak? So Ya, betul. macam mana Koksun pula? Okey, apa yang mendorongkan anda pada masa itu pilihan anda di platform ini adalah betul? Okay, so sebenarnya saya ada lagu lagi ya. Sebab ada orang datang ni. Wah, nak tengok you live lah. Sebab apa? Sebab sangat excited. You punya peminat sudah datang. Special ada lagu dengan. Okay, so tadi cerita apa yang dorong saya buka mata. Apa yang mendorong anda membuka mata anda bahawa pilihan adalah betul dalam platform ini? Okay, pilihan saya adalah betul kan. Okay, so sebelum ni sebenarnya saya macam tadi apa Magic cakap, kita telah kenal dengan sifu-sifu kita sebenarnya dah beberapa tahun dah sebelum kita datang kepada bisnes ni. So oleh itu sebenarnya kita bukan first time kita dengar bisnes ni, tapi dulu kita tak I cakap tak buka hati lagi. Sebelum ni I pernah dengar sifu cerita pasal bisnes ni. I pernah tengok sifu I punya Dato' Desmond sifu Dato' Desmond punya income, dan juga yang dia punya anak buah punya income. Saya pun pernah tengok. Masa tu apabila saya nampak income mereka, saya memang ingat sampai sekarang sebab tak pernah ada orang tunjuk dia punya CP58 kepada I tengok. So CP58 dia itu satu penyata untuk lapor income tax bahawa mereka 1 tahun untuk berapa. So apabila I nampak income yang berjuta-juta dekat sana, dan bukan Dato' Desmond saja boleh nampak income macam tu,
anak buah dia pun boleh dapat dan saya memang mengagum lah masa tu. Tapi masa tu sebab I masih baru habis belajar daripada universiti dan masa tu berjuta-juta bagi I pun tak ada idea sebenarnya betapanya banyak income yang macam ni. Sehingga saya pergi KL, saya masuk kepada industri property dan dekat sana saya dapat peluang untuk tengok ramai orang punya income juga macam Mecin lah. Okay, kita dapat tengok ramai orang punya income sebab kita punya bidang masa tu yang semua orang dia nak pinjam loan kan, dia nak beli rumah dengan syarikat dia kena hantar income document bagi Di sanalah mula nampak ramai orang punya income daripada bidang yang berlainan. Okay, so apabila saya sudah tengok 3 tahun orang punya income dekat KL, masa tu lah saya ada satu hari saya tiba-tiba saya tersedar bahawa apabila saya impas kembali 3 tahun ni semua orang punya income saya nampak sesuatu tau. Iaitu apa? Iaitu setiap bidang punya setiap industri punya income dia pun ada macam satu limit tau. Dia apabila dia sampai itu satu level dia susah mau naik lagi income tu. So dan setiap bidang punya income dia boleh jauh beza. Setiap bidang industri punya itu ceiling dia boleh jauh beza. So daripada sana saya faham sesuatu benda ialah pilihan kita adalah sangat penting tau. Okay, so I sudah faham benda ni tau. Pilihan adalah lebih penting kepada kita punya usaha. Usaha memang diperlu. Memang adalah perlu bila kita nak berjaya, kita mesti kena usaha. Tapi yang paling penting ialah di mana kita letakkan kita punya usaha itu paling penting. So apabila I sudah faham benda ni so saya tahu saya mesti kena buat satu keputusan untuk pilih sesuatu yang paling bagus, satu jalan yang paling bagus supaya I punya usaha tak sia-sia. Okay, so apabila saya fikir benda ni saya impas kembali 3 tahun ni I tengok semua orang punya income I macam tak pernah lagi I nampak income yang macam Sifu tunjuk sebelum I masuk kepada property punya industri masa tu. So barulah I tiba-tiba I sedar, I faham rupa-rupanya mereka punya income adalah memang sangat tinggi dalam pasaran. Memang jauh beza. Dan apabila I ada fikiran macam ni, I balik jumpa kepada Sifu I lagi terkejut sebab mereka punya income dia naik lagi 1 kali ganda tau. Ini yang membuka mata I tau. Dan itulah saya datang macam mana I buka I punya mata lah. Mendorong you lah. Datang forever lah. Wah, nampak tak? So apa yang Kongsu mentionkan, actually pilihan itu sangat penting. Sebab apa yang orang kata kalau kita rajin tak semestinya kaya, betul tak? Tapi kalau you kaya disebabkan apa? Disebabkan pilihan anda itu sangat penting. Sebab ramai orang kata, I pun kerja kuat tetapi kenapa tak setimpa dengan apa yang saya ada? Sebab apa? Pilihan itu sangat penting. So tadi Kok Sun pun sudah menceritakan, pilihan itu sangat penting. Bukan kita bertangkal, kita rajin pun. Tapi kalau kita berada di orang kata dalam pilihan yang salah, maaf ya, so sampai bila you akan sampai pada destination yang anda nak, tetapi mungkin orang kata ambil 2 tahun tetapi you mungkin ambil masa lebih lama. So thank you kepada Kok Sun. So Kok Sun nak tanya you lagi satu. So tadi I mendengar you rasa pilihan itu memang penting, tetapi setahu saya you dalam masa yang singkat you sudah mencapai semua insentif di platform Forever Living. I nak tahu macam mana anda ataupun cara anda boleh mencapai semua insentif di Forever. Adakah anda kerja keras ke ataupun macam mana? Boleh bagi macam mana you buat ataupun macam mana you cara untuk mencapai semua insentif? Okay, pertama sekali sebab I orang baru. So apa yang I buat adalah I ikut sistem saja sebenarnya. So apa yang upline kita cakap kita ikut saja, ini sangat penting.
jangan guna cara sendiri. So memang saya tahu sistem kita setelah mencipta banyak ramai sangat orang yang telah berjaya macam kita punya Alex. So mereka semua pun ikut sistem. Apabila saya tahu benda ni, so saya 100% percaya kepada sistem. Dan satu benda sangat penting kalau kita nak capai semua insentif dekat forever, iaitu kita mesti kena tahu itu kriteria setiap kita punya insentif macam mana nak capai. Contoh nak capai F2D, you kena ada 50, 100, 150 cc. Contoh kalau you nak capai CBM, apa syaratnya? Okay, pertama sekali you kena jadi manager dan juga you kena buat 700 cc dan bawah you kena ada 600 cc. Ini semua kita kena tahu. Sangat-sangat tips. Okay, apabila kita tahu apabila kita sudah tahu itu apa kriteria dia, barulah kita boleh capai. So apa yang saya nampak adalah ada juga orang yang dia tak jelas tentang dia punya matlamat. So oleh itu matlamat mesti kena jelas. Okay, dan anda mesti kena percaya, kena yakin kepada diri sendiri. Ini sangat penting. So sebelum you capai semua insentif, you kena percaya you juga boleh capai. You juga boleh capai semua insentif ini. Sebab apabila you join Teppanyaki, ini juga sangat penting. Kena join Teppanyaki juga, tahu? Jangan miss. Sebab apa? Apabila you join Teppanyaki, mungkin you akan nampak ini orang ini dia bukan dia biasa-biasa saja, tapi dia pun boleh capai dalam contoh dalam 1 tahun dia pun boleh capai CBM. So apabila you nampak benda macam ni, you akan rasa juga I pun bukan I pun macam okay, boleh. Apabila dia pun boleh capai, dia akan rasa I pun boleh capai juga. Sebab ada orang sudah buat benda ni, orang lain pun boleh berjaya. Dan mungkin orang tu bukan orang yang sangat hebat. Apabila tengok dia, you nampak dia bukan sangat hebat pun dia boleh capai. You kena lagi yakin kepada sendiri. You juga boleh capai. Sebab apa yang dia buat, iaitu apa? Dia ikut sistem dan dia yakin kepada diri sendiri dan juga upline. Dengar saja apa upline yang cakap, dan hari ini dia telah capai. So sangat-sangat penting dan kita yang paling penting adalah kita jangan putus asa juga. Jangan sekali-sekala nak putus asa. Sangat penting. Sebab apa? I tahu mungkin ada juga orang yang dia buat tapi tak nampak hasil lagi. Sebenarnya kadang-kadang hasil bukan dia datang terus tau. So kadang-kadang sebab macam you tengah you baru saja tanam itu apa? Benih. Baru saja tanam itu benih. You kena siram juga You kena siram, you kena membaja, barulah itu benih akan tumbuh jadi satu pokok. Baru akan ada buah dia. So you kena ada itu faith tau. You kena percaya. You kena percaya sebenarnya itu buah belum lagi sampai, bukan tak ada buah. Itu buah belum lagi sampai saja hasil. So hasil mesti akan datang apabila you ada apa? You ada inisiatif. You ada buat sesuatu lah. You ada rajin lah. You ada rajin untuk buat kerja lah. So ini adalah sangat penting. Dan you mesti kena ada satu faith lah. You kena macam dia kena, walaupun you nampak mungkin tak jauh lagi kadang-kadang you rasa jauh lagi itu you memang lama. You juga tak sampai last saat I bagi tahu miracle pun mungkin akan berlaku pada last saat. So jangan putus asa. Itu yang apa yang saya boleh cakap.
Wah, itu nampak tak Kok Sun So apa yang nampak daripada Kok Sun, dia sangat-sangat yakin dengan dia punya pilihan. Of course pilihan itu sudah betul, tetapi yang paling penting, manusia adalah sangat unik. So actually apa yang ada pada jawapan, actually minda kita sudah beritahu kita. Cuma dia datang cepat ataupun lambat. Tetapi yang Kok Sun ada mention, kena yakin. Kena yakin dan jangan senang putus asa. Sebab apa? Sebelum sampai kepada penghujung, setiap miracle pun pasti berlaku. Sebab kami percaya Tuhan takkan tutup kita punya jalan, betul tak? Dia pasti bagi kita jalan yang stand by untuk kita. Lepas tu tadi Kok Sun ada kata, mungkin dekat sini ada orang baru, ada orang lama. So dia tadi ada mention tampayaki, betul tak? Tampayaki adalah satu orang kata kelas dorongan. Kadang-kadang kita orang kata bila kita down, kita kena gaul dengan grup yang positif. So actually hari Isnin dengan Rabu memang kita ada tampayaki, okay, khas untuk orang baru. Sebab apa? Mungkin datang dia tak percaya, betul tak? Tetapi hari ini Kok Sun, I boleh nampak setiap tampayaki pelbagai leader dia ada masuk dekat sana. Dia ada bagi satu orang kata kenapa dia boleh berjaya. Actually Kok Sun dia kata, dia orang biasa tetapi kenapa dia boleh mencapai? Sebab dia yakin dan dia percaya. Sebab pilihan itu sangat penting. So thank you kepada Kok Sun yang tadi dia kata dia punya dorongan. Okay. So you nak tambah apa? Ada. Lagi satu iaitu tindakan adalah sangat penting. Langkah kita mesti kena besar. Apabila you nak capai semua insentif, langkah anda mesti kena besar. Okay, anda mesti kena ambil tindakan. Sebab tanpa tindakan kita tidak akan ada hasil. Oh, nampak tak? Okay, fikir adalah soalan. Fikir banyak tak guna. First step itu sangat penting. Nampak tak Kok Sun? So I percaya ramai orang juga, I boleh lah tapi tak ada masa. Tapi Kok Sun kata, first step itu sangat penting. So, okay, sekarang saya nak pass kepada Mei Ching pula. So, macam mana dengan Mei Ching pula? So, apa you punya tips yang masa itu Kok Sun start bisnes ini, betul tak? Ya. So, masa itu you adakah fikir Kok Sun pilih benda yang salah tak? Ada tak you fikir, Kok Sun ni kenapa? Saya banker kenapa you pilih buat ini, orang kata ada low class ke apa? You ada tak? Dan kenapa you yakin Kok Sun punya pilihan itu penting? Sebab dia adalah bakal suami anda ke ataupun macam mana? Boleh bagi sharing tips sikit. Tak pernah anggap ataupun pandangan yang low class lah lepas dia join. Sebelum tu mungkin ada. Tapi selepas dia join, sebab saya pun ada join System Day, Teppanyaki, semua tu saya sendiri pun ada try produk. So saya tahu company ini memang sangat bagus. Dan masa itu sebelum dia join Forever Living, saya sudah nampak dia ialah satu orang yang bakal jutawan lah. Sebab kita sudah best friend dari kita 18 tahun. So saya ada nampak dia memang ada itu bakal. Cuma dia tak ada satu platform yang tepat. Dia tak ada satu peluang ataupun yang macam Michelle cakap orang mahal. So saya percaya kalau dia dapat cari satu platform yang bagus, dia mesti akan jadi satu pemenang dan jutawan. Dan I pun support dia lah sebab I rasa produk dia bagus juga dan everything juga sangat bagus. Saya tak tahu macam mana nak explain. Then ada apa lagi? Ialah apa tips yang you rasa pilihan dia sudah tepat, tetapi macam mana dengan you punya tips rasa pilihan ini betul? Adakah cuma produk saja ke? Selain daripada produk, sebab kami ialah ikuti satu leader, pasangan leader, dan dalam satu grup yang sangat besar dan satu grup yang mereka banyak memberi dorongan dan sini semua ada skill set semua tu lah. So apa yang kita kena buat ialah ikut step mereka sahaja. Dan apa tips saya memilih platform masa ini ialah sebab masa saya 3 tahun kerja kat bank, semua yang saya nampak ialah saya ialah seorang yang follow facts. Maksudnya data dan bukti. Dan apa yang saya nampak ialah Datuk Desmond mereka pernah bagi kita tengok CP 58 mereka
3 tahun lepas mah. So itu ialah satu bukti yang mereka telah dapat untung yang sebanyak ini. Dan apa yang lagi hebat ialah dia punya downline untung lagi besar daripada 3. So I rasa ini memang satu bukti yang sangat besar dan untuk saya lah. Dan dia tips yang lainnya lah memilih platform ini ialah sebab dalam platform ini saya bukan satu orang. Saya boleh leverage company punya resources, dan company kita ialah company yang alhamdulillah terbesar di dunia. Semua ini ialah bukti. Dan seterusnya ialah kalau kita nak memilih satu platform, kita mesti pilih yang company yang besar, yang sudah lama. Seperti apa yang kita dalam loan proses lah. Kalau kita nak bagi satu loan approve kan, kita biasa juga akan bagi customer yang mereka mempunyai company background yang besar. Lepas tu mereka punya pengalaman kerja yang panjang. Biasa ni mereka punya approval rate akan lebih tinggi. So saya kalau berdasarkan apa tips yang melalui saya punya itu kerja pengalaman, tips untuk memilih satu business platform ialah dia mesti sangat besar, dia mesti cukup lama, ya. Dan tips yang ketiga ialah dia tiada pairing semua tu. Masa sebelum saya join sebagai satu banker, saya pernah buat small business lah sebelum saya masukkan ke bank. Sebelum tu saya ialah mengikuti business yang daripada China sana. So business dia punya type ialah kalau you sudah menjadi satu pangkat besar, you punya itu ambil stock punya amount mesti ada kuantiti yang sangat besar. You tak boleh, dia mesti ada satu MOQ yang sangat-sangat tinggi. Tapi di Forever Living sini dia tak ada MOQ ini. Apa yang saya rasa dia sangat berbeza dengan company lain ialah dia tak ada pairing, dia tak ada point semua tu. Even di bank kita punya commission kira point juga. Ya betul, kita kira point juga. Dan apa yang saya nampak ialah saya pernah study dia punya itu bonus statement lah. So dia punya figure semua tu kan, dia akan tahu siapa yang sudah beli berapa ringgit produk, sudah bila beli semua tu mereka akan tahu dan mereka boleh kira macam mana bonus mereka boleh datang. Tapi pada masa saya kat bank kan, kita langsung tak tahu kita punya commission macam mana datang. Sometimes mereka kata ada senior pun kata mereka punya commission terkurang. So kita ada feedback bagi kita punya management tapi tidak boleh dapat apa sebarang jawapan juga. I rasa sangat tak adil lah. Okay. So mesti pilih company yang simple, dia punya polisi semua tu simple, marketing plan semua tu simple. Sebab saya orang yang simple, so ikut marketing plan yang simple sudah. Okay, kata matching dia kata simple betul tak? Tapi bagi saya dia tak simple. Kenapa? Seorang banker mah. Banker kena tengok data, kena tengok semua performance betul tak? So boleh nampak daripada kata matching kata simple tapi bagi kita, mana ni senang ke? Bukan ni, sebab apa? Dia kena check data dan dia adalah seorang yang bukan senang percaya pada benda orang kata. Tetapi dengan data-data, bagi saya percaya matching sebab dia seorang banker. Seorang banker, dia mesti kumpul semua data. Sebab you nak buat pinjaman, you nak buat apa. So dia akan selalu tengok, buat research, buat analisis sama ada nak bagi pinjaman betul tak. So pelbagai bidang akan nak beli rumah, so dia kena hantar bank. So dia sudah buat analisis betul tak. So daripada sharing matching dia mengatakan bahawa platform ini memang senang dan memang menguntungkan betul tak. So dan yang paling penting ialah apa tau, dia of course tadi I nampak ada orang sharing, ya memang matching memang support, tetapi support pun kena tengok pada tempat yang betul. So memang tak salah Sun
you punya tulang belakang sangat tolong you buat analisis, betul tak? Wah, so I rasa memang satu kurnia yang sangat-sangat bertuah pada Kok Tapi yang paling penting, saya boleh nampak Mei Ching pun ada mengatakan bahawa dia tadi ada share, kata dia tengok banyak data dan tadi dia ada share lagi satu produk, betul tak? Produk dulu I tak tahu boleh tak kita share gambar lama Mei Ching, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. So okay, sebelum itu nak share itu, so Mei Ching boleh tunjuk you muka sekarang ke? Macam mana tunjuk? Buka saja. Nampak tak? So kalau you orang boleh nampak, cepat tekan satu bagi. Nampak ataupun tak cukup clear. Okay, so don't worry, kita akan ada gambar. Actually gambar poster itu sama dengan apa yang kita nampak hari ini, Mei-Ching, okay? Tapi sebelum itu I rasa memang orang kata tak berapa okey lah, sebab you kan banker tension lah, betul tak? Sangat tension lah, dengar tu, sangat tension. Sebab banyak tension daripada bos saya selalu nak hit sales, lepas tu kena cari banyak sales, lepas tu persaingan sangat tinggi. Sebab macam mana cakap, sebab kita ada banyak bank di Malaysia mah. Dan setiap bank punya itu interest rate tak sama. Mereka bukan based on you punya efficiency. Banyak customer mereka feedback saya, Mei-Ching, saya sangat suka you punya service memang bagus lah, tapi you punya rate sangat tinggi so sorry saya tak boleh menerima tawaran you. So memang saya buat banyak benda tapi commission sedikit saja. Wow, okay, sebelum kita pass pada Kok Soon, so sekarang kita ada tunjuk, boleh nampak dekat gambar yang sekarang kita letak pada yoran, pada Zoom, boleh nampak tak muka dia banyak bintik-bintik merah, banyak pimples. So boleh nampak sekarang memang tak nampak. Okay, mungkin yoran tak nampak, tetapi bagi saya sekarang boleh nampak mukanya tak ada langsung. Boleh buka lagi sekali, nampak tak? Kalau hari ini seorang muka yang, sorry to say ya, kalau perempuan yang banyak pimples, bila dia tangga pun boleh nampak. Kalau you banyak people, you berani tak tanggal you punya mask? Takkan, tetapi boleh nampak tak? Boleh buka selfie. Sekarang I terus panggil dia selfie, terus buka pada depan anda. Nak tak? Ya. Sebab apa? Nampak tak? Kiri kanan nampak, betul tak? So hari ini I beritahu you memang berlainan. So you tengok, disebabkan tension wang tak cukup, sampai kesihatan pun tak dapat. Tapi hari ini I nampak diorang memang sangat-sangat gembira sebab ada me time already, betul tak Kok Soon? Ya. Okay, so sebelum kita nak tunggu gambar itu, saya nak tanya Kok Soon pula. Okay, Kok Soon. Okay, nak tanya pula Kok Soon. So anda perlu bagaimana? Maksudnya bila you nampak Mei-Ching macam ni, masa you buat forever living dulu, adakah you ada rasa tertekan sebab you punya bakal isteri adalah banker dan masa itu you buat dekat forever living, so apa tips yang you share dengan dia yang menjadikan dia patut mencuburi bidang ini bersama dengan anda? Okay, so masa dulu sebenarnya I tak ada rasa tertekan macam tu lah. Okay, sebab I ni memang apabila I sudah nampak sesuatu adalah betul dan tepat, I akan fusui. So masa tu I berhenti kerja I, datang forever, dan I mula dulu masa tu. So I bagi tahu dia, I telah bagi tahu bilik apa yang I nampak lah. I sudah bagi tahu dia, I sudah kaji, memang bagus sangat bisnes ni. Okay, so tapi nak tanya dulu, adakah masa itu dia sokong apa yang you pilih tak? Memang sokong. Memang sokong. Bukan sebab dia tengok data, dia sokong sebab you handsome ke ataupun sebab masa itu you boyfriend? Mungkin I adalah boyfriend dia lah, dan dia I ada bagi tahu sebab lah apa I nak join forever, dan dia pun sokong kan masa tu, sokong dia cakap sokong. Okay. So tapi I buat dulu lah masa tu, dia belum lagi. Masa tu I mula bulan 11
tahun 2020 dan I sudah buat agak 3 bulan macam tu baru dia mula. Dia mula-mula dia slow sikit lah sebab dia orang yang steadiness, steadiness. So dia tengok I dulu lah dan dia pakailah produk dulu lah dan perlahan-perlahan sampai saya sudah nampak result I dan dia nampak I juga sangat happy lah, dia nampak apa yang I dekat sini lagi best daripada sebelum. Okay, so kehidupan I pun sudah mula berubah dan dia pun nampaklah mungkin sebab I buat apa yang I buat sekarang sangat gembira. Mungkin itu gembira juga dapat influence dia lah. Sebab dia buat dekat bank sana mungkin dapat duit tapi tak rasa gembira. Macam tu. Adakah I jawab soalan you? Betul. Soalan you apa lagi? Okey, nampak tak? Kokson tadi ada kata, kadang-kadang sepasang couple ataupun suami isteri mungkin disebabkan tekanan yang daripada masa kerja. Tetapi dekat sini dia boleh nampak bakal isteri dia ada tekanan dengan tempat kerja dia. So dia memang cari apa yang terbaik. Betul tak? So siapa yang tak nak apa yang terbaik kepada kita punya orang yang tersayang. So Kokson sudah beritahu kita bahawa Mei Ching adalah orang, dia adalah yang tersayang pada dia sebab dia nampak dia ada tension. That's why Koksun pun nampak satu platform yang sangat bagus. Dengan cepat 3 bulan saja belum sampai dia sudah mencapai manager. Dan yang paling penting dia nak tunjuk kepada Mei Ching, maksudnya dia memang pakai isteri, bahawa pilihan itu sangat penting dan dia nak membawa kebahagiaan kepada dia punya pasangan. So nampak tak dekat sini kita memang menggalakkan kita kata kalau hari ini mungkin orang kata saya kerja tapi tak tahu ada pasangan, maksudnya you punya suami isteri suka tak suka. Betul tak? Kadang-kadang dia bukan tak suka pada apa yang you buat sebab dia takut you ditipu. So you sepatutnya bawa dia orang, okey, kalau boleh bawa dia orang bersama berjumpa dengan you punya orang yang memperkenalkan bisnes ini pada you, sebab you fikir balik. You balik cakap dengan dia, explain dengan dia 5 minit, betul tak? Tapi Koksun dengan Sifu cakap 1 jam, betul tak? Itu berlainan. So that's why Koksun pun bawa dia berjumpa dan dia sudah nampak, betul tak? Betul. Sebab Mei Ching 3 tahun lepas kan, apabila Sifu jemput I, dia bukan jemput I saja, dia jemput I sekali dengan Mei Ching pergi rumah dia. Dan dekat rumah dia kita ada banyak dengar lah pasal Forever. So sebenarnya Mei Ching dia pun duduk tepi I. Dia pun apa yang I dengar dia pun dengar lah, sama saja. Apa yang I ada dengar dia pun ada dengar. So apabila I buat keputusan ini, dia memang sokong I lah sebab dia sudah tahu Forever. Dia pun bukan langsung tak dengar pasal Forever, langsung tak tahu Forever lagi. Dia memang sudah tahu Forever. Hanya apabila sebab sudah 3 tahun baru I buat keputusan ini, mesti ada sesuatu. Sebab sudah 3 tahun. Kenapa 3 tahun dulu tak mula, sekarang baru mula? So memang dia sokong I lah. So saya rasa sangat bersyukur lah. So I memang dorongkan anda semua, apabila pasangan anda tak sokong you, sebab mungkin dia sendiri pun tak pernah datang dengar pasal bisnes ini. Mungkin dia pun tak pernah lagi betul-betul datang buka mata untuk tengok syarikat ini lagi. So anda boleh bawa dia, gunakan peluang, bawa dia datang tengok, dan mungkin dia lepas tu dia mungkin akan sokong. Mana tahu, kita tak tahu, betul. Dengar tu. So kadang-kadang kita kena bersyukur sebab kita ni berpasangan bukan sebab kita nak ada argument. Cuma nak kita ada 2 otak, tolong kita fikir satu soalan untuk mendapat satu pilihan yang lebih betul tak? So thank you kepada Koksun. So sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya, kalau you orang ada soalan nak tanya, cepat-cepat type dekat chat room sebab saya akan menolong anda semua menanya soalan yang anda nak tanya. Lepas itu cepat pergi tag, okey? 2 orang kawan anda untuk masuk lagi sebab kita ada lagi banyak orang kita nak heret, betul tak? Soalan dekat sini hanya sementara, tetapi saya percaya ada lagi soalan sebab
saya mendapati Kok Sun dengan matching yang bila dia datang, sebab saya tanya matching, tadi saya tanya matching, apa yang you suka pada platform ni selain daripada wang dan selain daripada kebebasan, apa yang you nampak dekat platform ini? Apa yang you nampak, betul tak? Sebab tadi you beritahu saya, betul tak? So sekarang I nak tanya, apa yang you nampak? Sebab dia masih baru lagi tau. Dia bukan 2-3 tahun. No. I rasa pun tak sampai setahun, betul tak? Tak sampai kan? Setahun tak? Lebih kurang. Lebih kurang. So apa yang you nampak pada platform yang kita ceburi sekarang? Ini platform banyak love. Banyak love tak kira daripada pasangan, love daripada pasangan ataupun love daripada sifu-simu kita, leader kita, even love daripada sideline. Sebab kat sini kan saya terjumpa banyak pasangan yang sangat love, macam Alex, macam Sean dan Olive, semua ni pasangan yang sangat banyak love. So mereka memang banyak bagi kita satu teladan yang sangat bagus lah. Sebab apa yang saya tahu ialah ada banyak case yang tak bagus dekat luar sana, tapi sini kita boleh rasai banyak love, terutama daripada sideline kita juga. Dan apa yang saya nampak ialah sini ada banyak teladan yang sangat bagus. Teladan yang baru, contoh Ya, teladan maksudnya yang sangat bagus macam sifu-simu kita. Saya rasa sangat how to say 安全感 lebih selamat. lebih selamat di sini kalau maksud dia join platform sini berbanding dengan kalau dia join bidang lain lah. Sebab di sini sifu-simu ialah satu teladan yang sangat bagus. Saya bagi satu contoh lah. Masa tu coaching sifu kata setiap hari mesti kena kata I love you kepada pasangan you. Dan dia selepas dia dengar, dia tiap hari bagi saya tahu I love you. So dia apa yang saya nak bagi tahu ialah sini ialah sangat platform yang sangat selamat sebab saya tahu dia akan love saya sepenuh hati semacam apa yang sifu love simu. So saya rasa sangat-sangat selamat. Masuk matching lah apa tahu dekat sini I boleh nampak tadi Malaysia ada share dengan saya dalam seminggu dia ada kata dekat platform ni dia nampak pasangan dia dekat luar dia nampak banyak orang ada buat bisnes tetapi bila berjaya selalu berlaku permengkaran. Tetapi dekat sini dia boleh nampak kita semua ni couple-couple dan dekat sini banyak leader-leader especially kita punya sifu menggalakkan kita kena menghormati dan menyayangi orang yang sentiasa berada di belakang dia, betul tak? Betul. Betul. So matching kadang-kadang orang kata kadang-kadang kita pun takut juga. Abang kita pergi ni lewat ni nak pergi meeting lagi Zoom ni, apa abang kenapa tak boleh bagi saya masa? Takut. Dulu sangat takut loh. Okey, lepas tu isteri kita pergi mana lagi lah, kenapa meeting lewat-lewat? Tak, sebab kita nak bagi tahu kita menggalakkan pasangan. So matching datang sini tengok Kok Sun pun handsome, betul tak? Matching pun cantik, betul tak? Bukan Kok Sun, bukan matching takut Kok Sun hari I rasa Kok Sun takut matching dirapat oleh orang. Tapi dekat sini kita menggalakkan mereka datang bersama dan dia boleh nampak kemesraan dekat sini. Memang berlainan daripada apa yang you nampak hari ini. That's why you sangat penting. So bagi saya matching adalah meluahkan hati seorang wanita, betul tak? Siapa yang tak nak mengharapkan pasangan mereka berjaya? Bila dah berjaya kadang-kadang kita pun takut juga, adakah kita menghalang? Tetapi you nampak tak matching dengan Kok Sun ni, dia orang bersama dalam platform dan dia orang boleh share idea bersama, pandangan bersama macam mana nak mencapai puncak yang tertinggi pada platform ni. Wow, itu sangat-sangat satu ayat yang sangat-sangat bagus. Nampak tak? Matching actually baru orang baru. Okey, dan dia boleh nampak. So, kalau hari ini you masih rasa tak percaya, don't worry. You bawa you punya pasangan datang mencuri kita punya setiap meeting ke apa, you akan nampak berlainan daripada yang berlainan.
Tapi jangan lupa, jangan datang sendiri. Kalau boleh datang dengan pasangan, betul tak? Betul. Nampak. So sekarang kita sudah ready yang matching ni muka yang terbaru. So tengok pada paparan sekarang. Nampak tak sekarang? Live. Baju betul baju betul nampak tak? Nampak tak? Wah. So tekan 999 sebagai satu sokongan dan satu terima kasih kepada matching. Kenapa? Sebab ada satu orang kata satu performa yang sangat bagus, betul tak? Wah, nampak. Okey. So I rasa pun sangat-sangat ramai orang. Wah, banyak juga, betul tak? Thank Okey. you Hari Wah. ni tak ada makeup sebab I tahu mesti kena pakai mask so tak ada makeup Wah, tak ada makeup. Wah, Dan ini gambar guna flash juga. Oh, flash. Wah, flash juga. Yang pimples ke tak ada pimples? Ini ada pimples sikit lah sebab saya banyak makan durian Maksudnya bukan durian ni ke pasar ke atau okey, jangan makan banyak durian tu saja, okey. So Bel dekat sini ada kata, wah, you bukan saja cantik daripada pengeluaran tetapi pendalaman juga. So that's why Bel puji you bukan saja daripada cantik di luar tetapi hati you. Wah. Dan macam ada lagi, sini ada lagi, suami isteri di Forever Living sangat setia. Wah, dekat sini ada lagi satu malamat satu hati berjaya bersama, semua orang bagi pada you. Wah, cepat-cepat bagi love. Okey, dekat sini ada satu soalan sebelum kita kepada soalan seterusnya. Okey, sebab diorang tengok muka you macam bertambah baiklah. Okey, kita share sikit lah. Okey kosong kejap boleh Okey. So, apa produk yang guna untuk hilangkan jerawat muka yang you compare dekat sekarang? Ada orang tanya terus ni. Kalau yang dalaman ialah saya ada amalkan aloe, clean night, dan setiap hari saya akan minum at least half of bottle of aloe vera ataupun nectar. Lepas tu kalau yang keluaran ialah saya guna gel cleanser. Lepas tu saya guna cool mask everyday. Cool mask everyday dan buat scrub dan mesti dapatkan nasihat yang betul untuk sebab sebelum tu saya ada banyak guna produk yang brand lain, terutama saya beli banyak melalui social media sebab ada banyak influencer so mereka recommend dan I pun ada beli banyak lah, tapi kebanyakan sebab tak dapat nasihat yang profesional daripada mereka, saya pun tak tahu macam mana nak gunakan produk itu. So saya pun putus asa dan saya ada banyak pergi ke kedai untuk itu merawat saya punya muka jugalah, tapi kos tinggi. Dan masa MCO semua itu pusat kecantikan mereka semua tutup, so saya buat banyak cool mask di rumah dan saya sangat terima kasih dan dapatkan peluang ini untuk terima kasih kepada Datuk Simu dan Arjun juga sebab Arjun dia banyak bagi nasihat saya dalam untuk mengatasi jerawat saya lah. Ya. Wah, nampak tak? So sudah dapati sudah salin Okey. So sekarang kita beralih kepada Kok Sun pula. Okey. Setahu saya Kok Sun dalam masa yang singkat dia jumpa ramai orang. So boleh share tips tak macam mana adakah you biar download, adakah orang yang you kenal ke ataupun macam mana you berinteraksi, berkomunikasi ataupun sign up orang yang baru? Boleh tak sharing tips macam mana you share you punya formula untuk mendapatkan dia orang menjadi business partner kepada anda? Okay, so pertama sekali saya memang ikutlah 5 langkah Forever, iaitu senaraikan nama dan saya jemput datang dengan GP. So masa tu apa yang I dapat ialah itu buku GP punya 5 langkah tu lah. So I ikut saja buka surat tu dan saya list down nama dan I terus contact semua kawan-kawan I. Sebab apa? Sebab apabila I nampak sesuatu yang sangat bagus, I rasa I kena share kepada kawan I. I ada macam ni punya fikiran tau. So fikiran kita mesti kena betul. So niat kita kena betul lah. So sebab I punya niat adalah I rasa benda yang bagus mesti kena share kepada kawan yang baik I.
So I nampak ini adalah satu platform yang betul-betul boleh, memang yakin sangat dia boleh ubahkan I punya nasib. So I pun rasa ini juga, I pun yakin ini juga boleh ubahkan I punya kawan punya nasib. So I pun gunakan, dengan fikiran yang macam ni, I pun pergi contact lah semua kawan baik I. Dan apabila I contact kawan I, so I memang cerita tentang fikiran I, apa yang I tengah fikir sekarang, apa yang I sudah pernah tengok, apa yang I telah tengok. Mungkin tadi I cerita pasal I punya story lah, okay, apa yang I telah membukakan mata I tentang bisnes ni. So betapa hebatnya. So saya rasa anda mesti kena datanglah tengok bisnes ni. Dan apabila I orang baru, masih I adalah orang baru. So GEP tu, sebab I orang baru tak pandai lagi cakap, mesti kena pakai ABC lah, betul. ABC method, iaitu kita adalah sebagai B, bridge, okay. Kawan kita adalah sebagai C, customer. So apabila kita tak tahu macam mana cerita GEP, kita boleh minta kita punya upline tolong. Upline kita akan jadi sebagai advisor. Okay, so apa yang I hanya buat adalah I tee up I punya upline, dan I jemput I punya C jumpa dengan I punya A. Dengan macam tu, so I pun apabila I punya upline tengah cerita pasal GEP, I pun dengar dan belajar. Mesti kena belajar. So I ingat lagi dalam minggu kedua I sudah bercita-cita untuk mau pergi jumpa I punya kawan. Depan mata I mau cerita pasal GEP dengan dia. Tapi masa tu I pun tak pandai cerita, tak apa, I cuba saja cerita, tapi last tak sign. Sebab tak pandai lagi cerita. Tapi apa benda kita pun ada kali pertama. So kali pertama fail tak apa, janji kita tak putus asa. So I pun try lagi cerita sampai hari ini I boleh cerita GEP dengan versi yang terbaik lah. Dalam apa yang saya pernah cerita, I sudah lebih baik daripada sebelum ni, dan I boleh dapat sponsor lah I punya downline. So masa tu I punya formula memang adalah macam ni, dengan niat, okay, dengan fikiran yang betul. Kita jumpa saja setiap prospek, dan apabila prospek reject kita, dia say no kepada kita, jangan rasa sedih. Jangan sekali rasa sedih dan down. Sebab apa? Apabila mereka reject anda, itu adalah sebab apa? Sebab mereka tak ada jodoh dengan forever. Tak ada rezeki mungkin belum sampai, timing mungkin tak sampai lagi. Macam I lah, 3 tahun baru I punya timing sampai. Apabila Dato' Desmond cerita dengan I, masa tu pun I tak join. Tapi yang rugi pun bukan Dato' Desmond, yang rugi tu I lah, sendiri yang rugi. So apabila orang reject you kena ada fikiran macam tu. Yang rugi bukan sendiri, yang rugi adalah dia. So okay, dia tak nak join sekarang, tak apa, mungkin akan datang dia join. So just move forward, next. Ingat, next. And no, mesti ada yes. No, mesti ada yes. Kalau you nak cepat, you kena banyak lagi no lah. You kena jumpa lagi ramai you punya kawan, cerita lagi banyak lagi GEP, sampai you dapat you punya VIP, dan you akan ada result yang bagus. Dan apabila you ada result yang sangat bagus, orang yang telah reject anda sebelum ni, mungkin dia akan nampak result you, dan mungkin dia akan tertarik apabila you ada result, dan dia akan datang balik selepas ni. You kena percaya, you mesti kena percaya benda yang macam ni, barulah you akan move forward lagi. Wah, nampak tak? So semua orang dekat Singapura pernah ditolak.
Bukan kita jumpa 10 orang pun 10 orang sayang, betul tak? So tadi kau pun ada orang kata kita orang lama, tapi orang baru pun sama, orang lama pun sama. Yang paling penting anda harus merintangi rentangan, sebab rentangan adalah tanda kejayaan, dan Koksun sudah beritahu anda dia orang baru, dan dalam masa yang singkat dia sudah mengharungi pelbagai rintangan dan menjadikan dia sekarang lebih perfect, betul? Ya. Wah. Dan mesti kena ikhlas. Apabila anda sharing kepada prospek anda, kena ikhlas. Sharing dengan sepenuh ikhlas anda. Oh, nampak tak? Tadi saya sebelum kita live interview, so tadi saya ada terjumpa dengan Koksun sharing dengan dia punya prospek tau. I lalu tepi dia, I boleh nampak dia punya mata jeling tau. I boleh nampak bila dia sharing, dia bukan setakat orang kata memberi sepenuh perhatian, tetapi dengan sepenuh hati dia nak beritahu betapa baiknya platform ini kepada kawan dia. So I boleh nampak Koksun memang seorang yang sangat respect, sebab dia seorang sangat muda, tetapi dalam masa yang singkat dia boleh mencapai semua insentif di platform Forever Living. Yang paling penting dengan dorongan dan sokongan daripada sideline, especially datuk kita yang sentiasa menyediakan satu sistem yang sangat sempurna kepada kita. So nak tanya Koksun, so macam mana anda membahagikan masa anda untuk bila you nak untuk jumpa prospek, macam mana you jumpa prospek lama ke, yang baru ke, macam mana you membahagikan masa untuk orang kata mengendalikan semua benda ni. Macam mana you separate you masa? Adakah you hanya sponsor-sponsor? Macam mana you follow up you punya orang yang you dah ikut? Okay. So sebenarnya yang ini kan kita sepatutnya kena tanya dia. Sebab apa? Sebab dia masa tu dia kerja sebagai bank kan. Dia punya masa memang sangat penuh. Tapi dia part time pun dia boleh dapat buat income yang macam ni. So I rasa ini sepatutnya kita tanya dia. Nampak tak? You nampak tak? Mana you tengok tak? Koksun yang begitu orang kata, wah, sayang pakai isteri dia. Okey, bagi Meiji jawab soalan ni. Macam mana you membahagikan masa untuk sign up VIP, dan bila you dah sign up, macam mana you follow up you punya prospek yang customer yang baru dengan you punya downline. Silakan. Pada permulaan tu saya tak tahu GP, saya tak tahu cakap. Saya hanya fokus tumpuan untuk ajak saya punya kawan, dan dia yang tolong saya GP. So kita memang guna ADC method tu lah sebelum tu, sebab kita nak leverage mah. Then dia pun ajar saya guna ADC method ini. So saya macam mana saya membahagikan masalah ialah kita mesti ada masa waktu kita kerja. Even though kita ada kerja, tapi kita masih ada masa kita boleh scroll kita punya Facebook ataupun IG semua tu. Dan I guna masa yang itu saya balaskan message, dan saya tak pernah miss Teppanyaki. Kalau saya ada meeting, saya pun akan imbas tengok melalui YouTube Datuk Desmond. Dan System Day semua tu, kalaupun saya ada appointment, saya juga akan repeat tengok balik YouTube semua tu. Dan kalau saya mesti ada masa, saya mesti hadiri setiap Teppanyaki dan System Day dan coaching semua tu. Dan apa yang saya buat ialah saya guna itu headphone loh. Maksudnya masa saya kerja, saya sedang typing, saya sambil typing sambil dengar Teppanyaki. Semua tu macam tu. Dan macam yang ini dangerous sekira, maksudnya semasa saya memandu semua tu, masa yang tunggu itu traffic light semua tu, saya akan guna masa tu untuk balaskan message ataupun call macam tu lah. Dan banyak masa ialah saya punya upline Koksun, dia ada tolong saya, dan saya juga membahagikan masa saya macam weekend ke, ataupun saya setiap weekend saya akan guna mungkin 2 atau 3 jam punya masa saya makan dengan saya punya prospek, sebab kita memang kena makan mah. Dan I pun ada ajak mereka, dan masa saya ajak mereka, saya terus bagi mereka sebotol aloe vera minum. Dan lepas mereka minum, banyak mereka kata, oh
memang dapat tolong untuk pergi ke tandas semua tu. Wah, nampak tak? Jangan kedekut dengan produk yang kita ada. Produk kita kan bagus, kena share dengan you punya kawan. Sebab apa? Kan you jaga kawan lah, betul tak? Kita sayang kawan kita. Ada benda yang baik macam tadi Koksu ada kata, ada benda yang baik kena share, betul tak? Dan dia boleh nampak Mechi memang nampak tak? Walaupun masih kerja, tetapi dia masih gunakan masa dia untuk mendapat rahsia daripada sifu-sifu kita. Lepas tu dia buat appointment. So kadang-kadang follow up by Koksun lah, sebab Mechi masih kerja lagi kan masa tu. So Koksun dia tak ada, dia macam freelance lah. So Koksun akan follow up dia punya customer, dia punya prospect. Wah, so memang dia orang memang nampak tak berganding bahu, nampak tak? Orang kata kalau hari ini you buat satu orang, you mungkin sunyi. So tapi bila dah berpasangan, boleh nampak tak? I boleh nampak daripada dia orang berdua ni, walaupun muda tetapi fikiran dia sangat-sangat matang. Nampak tak? So apa yang dia buat, dia sokong. Apa yang dia buat, dia pun sokong. Sampai dia orang malu, nampak tak? Tapi it's okay, nampak tak? Ini adalah satu orang kata kekasih yang sepatutnya ada. Sentiasa sayang, menyayangi dan menghormati pasangan sendiri. I boleh nampak. Betul tak tadi? Ada tak? Ada tak tadi orang nampak kosong? Oh, biar dia. Nampak tak? Kalau ada nampak, cepat tekan satu bagi dia kepada send love kepada dia punya bakal isteri. Tekan satu sebagai satu dorongan. Okey. So nak tanya Koksun pula. Okey. Sekarang setahu saya apa yang you nampak bersama dengan BO International. Apa yang you nampak pada BO ni? Okey. Dan nak tanya pandangan anda. Okay, so apa yang I nampak dalam BO adalah memang I rasa sini adalah macam satu keluarga. So sini sangat berlainan sebab apa? Sebab kita walaupun tengok hari ni kita sideline, sebenarnya Alex bukan upline I, Alex pun bukan sideline I. Tapi dia kita boleh bekerja sama tau. Okay, so kita memang apa yang dalam hati kita adalah memang nak mereka sideline kita bagus. So mereka pun nak I bagus. So apabila I terjumpa dengan sideline, semualah sideline dalam Forever. Macam contoh apabila I jumpa dengan Alex, dia akan kongsi semua dia punya pengalaman tanpa dia simpan tau. Tanpa dia simpan, dia kongsi segala yang dia punya pengalaman, semua tips-tips tu dia akan share kepada I. So memang ini adalah satu benda yang kita susah nak dapatlah dekat platform dekat luar. Sebab I percaya dekat luar banyak juga platform mereka tak akan layan lah kalau you bukan downline dia. Kalau you bukan dia punya downline, dia tak akan layan you. Sebab I pun ada downline yang pernah dekat syarikat luar, mereka pun macam tu. So ini semua apa yang ada dekat sini adalah satu suasana yang sangat-sangat bagus, yang penuh dengan kasih sayang dan banyak nilai-nilai yang kita boleh dapat dekat sini. Dan ini so oleh itu saya sangat kagum dengan kita punya sifu Dato' Desmond dengan Datin Grace, sebab mereka satu apabila I datang sini apa yang I nampak adalah I bukan hanya boleh dapat belajar bagaimana untuk buat business forever, dan selain daripada itu I juga dapat belajar macam mana nak jadi satu manusia, satu insan yang bagus. Ini yang I rasa sangat best, sebab I dapat belajar semua ni dengan dalam BO. I nampak semua leader-leader yang berjaya dekat sini memang mereka ada nilai yang sangat-sangat bagus yang I boleh dapat belajar dengan semua leaders dekat sini. Oleh itu I pun memang ini juga nak
bagi segala I yang boleh kepada anda semua. Ya, so memang ini adalah salah satu benda yang memang dorong I berada dekat BO. So lebih kurang lah macam ni. Oh, so macam mana dengan matching pula pandangan anda? Sama dengan dia. Sama, ada nak tambahan ke? Rasa sangat bersyukur lah sebab dalam platform sini, sebab sebelum tu saya join yang business yang itu dulu tu kan, mereka tak boleh, kita tak boleh, ada satu peraturan ni lah, kita tak boleh add sub live, langsung tak boleh contact mereka, langsung tak boleh add Facebook mereka pun, ataupun cakap dengan mereka, ataupun ada, even though ada itu telefon nombor mereka pun tak boleh dapat. So ini yang saya rasa saya tak boleh terima lah sebab mereka punya itu budaya, bukan satu budaya yang bagus. Tapi kat sini memang banyak site lah yang mereka banyak tolong kita dan mereka memang banyak tolong kita dan downline kita lah. Dan saya rasa memang sangat bersyukur sebab dalam platform ini saya telah menjadi satu perempuan ataupun wanita yang lagi bagus. Oh, lagi sempurna dengan adanya Coxsone, betul tak? Dan juga satu lagi saya nak tambah ialah apa? Iaitu I nampak dekat sini memang ada satu nilai love yang sangat besar lah. Okay, ini apa yang I nampak adalah macam kita punya Sifu. Okay, I memang sangat impressed apabila dia bagi tahu dalam pandangan dia lah. Okay, semua FBO, semua forever business owner, semua FBO dalam dunia ini, tak kisah siapa, mereka pun adalah anak kepada Rex Mon, iaitu founder kita. So Dr. Desmond memang anggap founder kita Rex Mon sebagai ayah dia. So oleh itu dia nampak semua FBO adalah dia punya adik-beradik, dia punya ahli keluarga. So apabila dia macam dia fikir macam tu, so apabila dia tak kisah siapa, bukan downline dia, group daripada lain pun, dia pun memang dia pun akan apabila mereka nak suruh dia nak belajar sistem kita BO dengan dia pun terima juga. So hari ini I nampak juga ada juga leader dekat luar, okay, yang daripada grup lain, okay, dia pun mereka hari ini pun sudah sangat berjaya dan hari ini mereka pun sangat terima kasih kepada Sifu kita, iaitu founders of BO, kita punya BO punya founders. So mereka sangat terima kasih kepada dia sebab sudi menerima mereka, walaupun mereka adalah daripada grup yang lain. Okay, so ini I nampak kasih sayang sini sangat-sangat besar. Apa yang I boleh belajar adalah ini adalah nilai selain daripada apa yang I boleh belajar dalam bisnes saja. So macam mana nak jadi satu modal insan yang sangat bagus, dan juga memang ini macam itu siapa lah, macam yang tadi I cerita leaders yang dekat luar sana hari ini, mereka pun ada nilai yang sangat bagus juga, mereka juga contribute kepada kita. So ini apa yang I memang rasa bagus lah dekat BO. Wah, nampak tak? Okey, so ada satu soalan yang ada nak tahu, dia orang nak tanya, dua orang dalam masa tak sampai setahun income boleh mencecah berapa digit? Boleh tak perlu kata amount lah, just berapa digit saja. Okay, so I punya income tahun lepas adalah lebih daripada 100,000. Wah, join tak sampai setahun, betul tak?
Sudah tahun lepas kira penuh lah setahun. Tahun lepas kira penuh, that means lebih 100,000 lah. Ya, Wah, hanya you satu orang belum termasuk matching lagi kan? belum lagi. Dengar tu, belum termasuk matching tau. Kalau termasuk matching, ada tak lebih daripada apa yang you Lebih daripada 200,000. LCM. Sudah boleh jadi LCM. Dengar tak? Okay. I nak cerita you okay. Dalam LCM, dalam kita BO, maksudnya dia punya income memang lebih daripada apa. Of course, soalan ni, jawapan ni sangat sensitif lah. Tetapi I nak beritahu you, Kausun sudah cerita pada you, kalau you betul-betul buat 100,000 mesti on hand, betul tak? Kalau you satu orang. Tetapi kalau pasangan on hand mesti lebih daripada 200 lebih lah, betul Apa tak? yang kita telah capai tahun lepas ni. Dengar tu, orang baru. Ramai orang kata, ni sudah lama, orang lama. Tak, dia orang pun tak, baru setahun saja. Matching lagi belum sampai setahun, betul tak? Tapi jauh lagi dengan Alex. So yang paling penting dia orang bukan nak dengar Abin, dia orang nak dengar you nya. Sebab orang kata, orang baru betul tak? Sebab ramai orang kata, benda ni dah lama, boleh buat lagi ke? Nampak tak? Ada orang kata kita dah lama, you orang lama mesti untuk mana ada. Tetapi nampak tak orang baru? Dan dia baru-baru saja, okay, mendapat satu, okay, I nak bagi tahu, ini bukan award biasa tahu. Ini adalah Eagle Manager Award. Okay, so apa maksudnya Eagle Manager Award? Sangat penting. Sebab ramai orang dekat ada satu manager, tetapi bila dia dah mencapai sesuatu pangkat, tetapi penistirafan dia tak cukup power. Tetapi Eagle Manager itu berlainan, sebab dia ada satu konsistensi punya bulanan, betul tak? Dan I nak beritahu you, dengar betul-betul, Koksun sendiri mendapat 2 tiket, tetapi pasangan pun dapat 2 tiket lagi, betul tak? Nampak tak? Walaupun berpasangan tetapi dia orang buat separate, dia nak menunjukkan kepada anda, jikalau anda nak jaya, anda pasti boleh mencapai Eagle. So boleh cerita tak macam mana perasaan anda lepas mencapai Eagle Manager first timer? You berlepas ke mana? Mexico, Cancun tahun ini, betul tak? Ya. So apa you punya perasaan dan macam mana you boleh kekalkan momentum daripada you punya first day join sampai sekarang, you masih keep the momentum yang sentiasa membara. Boleh bagi share tips macam mana nak dapatkan tingkat ini? Eagle Manager. Ya, okay. Eagle Manager tu saya rasa best sebab apa? Sebab dia punya itu target adalah bukan personal punya sales tau. Dia group punya sales. Okay, so dan bukan susah sangat untuk nak capai Eagle Manager inilah saya rasa sebab kalau kita usaha ikut sistem kita boleh capai. So dan yang paling best adalah saya rasa kita boleh dapat 2 tiket walaupun kita satu orang buat, kita boleh dapat 2 tiket. Dan tahun ni kita pergi kepada Cancun, Mexico. So saya tak pernah lagi pergilah tempat ni, sangat jauh. Tak pernah lagi tutup kapal terbang pergi tempat yang begitu jauh. So ini memang mendorong saya, memang macam mana pun I mesti kena capai jugalah ini insentif. Sebab I dapat 2 tiket kan, dia pun boleh dapat 2 tiket. So kita ada 4 tiket. So dan bukan murah lah itu tiket untuk pergi Cancun. I sudah check dekat online. So 2 tiket at least pun kena lebih dari 10,000 pergi balik. So tak termasuk lagi itu kita punya hotel lagi. Kalau termasuk itu lagi banyak. Itu semua forever yang belanja. So oleh itu ini adalah sangat best. Kalau nak pergi melancong boleh free, kenapa nak pakai duit sendiri kan? Betul. So ini adalah perasaan saya lah apabila I dapat capai Eagle Manager. I rasa sangat excited. Memang sangat excited sebab boleh pergi melancong dekat luar, pergi itu Cancun, iaitu top 10 beach in the world. Sebab I pun pernah pergi Mexico, Cancun. I beritahu you naik kapal terbang, pergi saja belum balik pun dekat 30 jam kan.
Okey, tak apa. Itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat dan sangat-sangat indah. Especially pergi dengan you punya pasangan. Sebab sana punya environment, sana punya orang kata biasa pasangan cuma pergi dekat-dekat, tapi sekarang pergi dah 30 jam. Betul tak? Pasangan ini dua orang tahu. Ini adalah yang apa yang lain dengan luar. Sebab kebanyakan dekat luar, you kalau capai dia syarikat bagi satu tiket saja, betul. So oleh itu, matching akan risaulah kalau saya satu orang terbang pergi pergi negara lain. Sekarang tak perlu risau, sebab matching mesti akan ikut. Sebab kalau saya satu orang capai, ada dua tiket, mesti saya bawa matching pergi, betul tak? So inilah apa yang beza lah. Kita punya ini eager manager, dan kita boleh dapat share itu kegembiraan kita sama-sama dengan kita punya pasangan apabila kita sudah capai sesuatu. Dan pasangan anda kalau tak setuju pun last dia akan setuju pun. Sebab you apabila you bawa dia pergi luar negara, I percaya dia boleh dapat merasai betapa bestnya forever. Dan itu adalah satu hadiah kepada diri sendiri lah. So kita mesti kena capai. So ini kenapa you tanya I kenapa I boleh ada semangat, boleh membara I konsisten untuk pergi buat adalah you kena fikirlah, bayangkan apabila you sudah capai insentif, betapa bestnya itu perasaan. Cuba tutup mata anda untuk merasakan dia. So rasakan itu feeling. Apabila rasa itu feeling sangat best, sangat excited. Apabila you berduduk dekat itu beach, itu pantai Cancun, wah bestnya dengan suami anda, dengan isteri anda, wah. So oleh itu, itulah sebab kenapa kita mesti kena sapu eager manager. Okay, so macam mana dengan matching pula? Risau dulu dia company trip pergi Thailand saya betul-betul risau. Tapi kenapa kali ini tak risau? Mexico Cancun lagi jauh mah. Kali ini ada saya. So nampak tak? Apa yang kita boleh nampak daripada dekat sini, Forever Living adalah satu bisnes yang menggalakkan pasangan bersama. So that's why hari ini Forever Living adalah satu bisnes yang sangat-sangat unik, dan kita memang menggalakkan pasangan untuk bersama dengan kita. So last kita sebelum kita end up kita punya interview, so nak tanya apa nasihat ataupun sepatah dua ayat dorongan anda, Mei Ching dulu nak memberi kepada kita punya penonton ataupun you punya kita kata orang yang nak bisnes. Boleh bagi? Jangan berhenti, sebab orang yang berjaya mereka tidak akan berhenti. Wow, thank you. So Kokso pula macam mana? Jangan pergi Thailand. Bukan jangan pergi Thailand, mana-mana pun boleh pergi. Yang paling penting pergi dengan orang yang anda cinta. So bagi siapa yang tak pernah lagi tengok bisnes ni, saya dorongkan anda mesti kena bukakan hati anda datang untuk fahamkan bisnes ni lah. Sebab memang rugilah kalau you tak datang tengok bisnes yang begitu istimewa. Saya rasa ini adalah satu-satu bisnes yang sangat-sangat beautiful dalam dunia ini. Macam kita punya Ralph K pun pernah tulis satu buku kan, nama dia apa buku tu? The most beautiful business on earth. The most beautiful business on earth. Boleh ada orang dia rasa ini bisnes adalah paling bagus dalam dunia ini, paling cantik paling cantik dalam dunia ini. Oleh itu, kenapa kita tak datang tengok? Ini adalah nasihat saya kepada orang yang tak pernah lagi tahu pasal Forever Living. Dan bagi siapa yang tengah buat Forever, anda mesti tengoklah. Kalau you nak tahu anda punya future,
anda mesti kena tengok kepada leader anda. Iaitu apa yang Ina selalu cakap, dengar apa yang dia cakap memang betul. Okay, so apabila you tengok leader anda, you akan tengok future anda. Adakah benda ni adalah apa yang you nak dalam kehidupan you? Adakah ini adalah kehidupan yang anda mau dalam masa hadapan? Okay, so apabila you sudah kenal pasti ini adalah apa yang you nak, full swing, pergi saja, buat. Okay, buat sampai jadi. Macam Mencin cakap, jangan berhenti. Dan anda mesti kena percaya. Percaya adalah sangat penting lah. Sebab sebelum anda berjaya mencapai sesuatu, anda mesti kena percaya you sudah boleh capai. Dan pada masa yang akan datang, baru you akan pergi buat. So percaya adalah sangat penting. Macam contoh, dekat-dekat ni, I punya Mercedes sudah keluar. I memang macam satu mimpi tau. Okay, I boleh dapat ini Mercedes memang sudah sangat dekat, berdebar-debar, sudah I sudah boleh memiliki. Okay, ini kereta yang I dulu Idaman. Kereta idaman yang I dulu memang pun tak sangka I boleh dapatnya. Sebelum I berada dekat Forever, I tak pernah pun sangka satu hari nanti I akan memiliki sebuah Mercedes. Dan apabila I sudah berada dekat Forever, masa tu I adalah membantu Proton Saga saja. Dan I sudah percaya I memang akan dapat memiliki satu Mercedes. Sebab I sudah nampak ramai sangat leader sudah berjaya memilikinya. Sebab apa? Sebab kita ada, kenapa? Sebab kita ada insentif yang begitu bagus, iaitu Forever to Drive. Apabila anda sudah capai, Forever akan bayar setiap bulan. Kalau you nak beli kereta, you boleh gunalah duit yang Forever to Drive untuk belilah kereta dan bayarlah setiap bulan. So I nampak dekat sana memang boleh capai. Okay. Dan saya sudah percaya. Oleh itu, I sudah mula bagi test drive. Bulan pertama I berada dekat Forever, I sudah pergi showroom test drive dengan I bawa I punya Proton Saga pergi sana. Sebab I sudah percaya. Kalau I tak percaya, I tak akan pergi test drive. Oleh itu, sebelum you berjaya mencapai sesuatu, anda mesti kena percaya you sudah boleh capai pada masa yang akan datang. Okay, pada masa yang terdekat. Okay, so inilah I punya nasihat kepada anda semua. Wow. Thank you kepada Mei Ching dan Kok Sun, dua-dua yang Mei Ching kata jangan berputus asa. Sebab rintangan adalah satu tanda kejayaan kepada semua insan di dunia. Dan Kok Sun tadi ada kata, okay, you kena percaya apa yang you nampak hari ini, apa yang you know, you pilihan anda. Sebab apa? Sebab dari mula Kok Sun dengan Mei Ching mengatakan pilihan itu sangat penting. Dan dia percaya dengan dia punya pilihan. Dan dalam masa yang singkat, okay, dia dapat mencapai semua dia punya matlamat dan dia punya impian. Dekat sini I selalu berkata kepada orang, dekat sini setiap orang pun ada satu matlamat, satu impian, tetapi sejuta pencapaiannya. So hari ini kita kena bagi satu tepukan yang gemuruh kepada pasangan muda ini. Dan kita mengharapkan of course Oksun boleh mencapai GLT dalam masa 2 tahun. Betul? So yang paling penting kita kena tumpang gembira kepada Kok Sun. Sebab apa? Minggu depan dia akan ambil kereta baru. Minggu depan Mercedes baru dia. Nampak tak? Dan yang paling penting ialah apa tau? So kita kena tumpang gembira. Bila kita tumpang gembira dengan orang yang kita kenal, I beritahu you, banyak good news akan datang kepada. Sebab apa? You mendoakan orang punya kegembiraan, maksudnya you juga mendorongkan kegembiraan pada anda sendiri.
So sekali lagi thank you kepada kita punya Chairman Bonus Koksun sebab dia akan pergi ke Abu Dhabi tarik dia punya cek yang pertama di Abu Dhabi. Betul tak? Wah. Dan thank you kepada kita punya CBM Beijing sebab apa? From seorang yang pendiam, okay, seorang yang tak begitu agresif, tetapi hari ini nampak dia berubah daripada seorang yang pendiam berubah kepada menjadi seorang yang betul-betul menjadi satu dorongan perempuan di belakang Koksun, betul tak? So ingat, dorongan sepasang suami isteri sangat-sangat penting. Pelbagai rintangan di luar, bila kita balik rumah, kita nampak pasangan kita happy, I beritahu you, bertanpa letih anda di luar, anda pun gembira sebab nampak senyuman pasangan anda, itu yang memberi tenaga kepada kita. Okay, so that's all for today. So yang paling penting, okay, jangan putus asa, jangan fikir banyak, bertindak. Pilihan anda sudah betul, okay. Jangan lagi fikir tengok kiri, tengok kanan. Okay, Sifu kita selalu berpesan, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Yang paling penting, you buat apa yang patut buat, bukan buat apa yang you suka buat dulu. Lepas anda mencapai semua insentif, semua impian anda, barulah anda boleh buat apa yang anda suka. So that's all for today. Thank you kepada kita punya CBM Koksun dan Beijing. Tekan 99 kepada sebagai tanda thank you kepada diorang yang sudi share tips bersama dengan kita malam ini. Wah, nampak banyak. Oh yo, betul tak? So of course I rasa malam ni memang tak cukup, tapi kita harap ada second interview lagi, betul tak? Sebab saya tahu Koksun ada banyak tips. Okay, so that's all for the night. See you at the top. Bye bye. Bye semua. I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.